Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamin bi khair wa ba'd. Kita masih lagi dalam pertemuan bacaan kitab Hadaiqul Anwar wa Matali'ul Asrar fi sirati An-Nabiyil Mukhtar, karangan Al-Imam Bahraq Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, "Thumma innahu laysa yakhfa 'ala man lahu adna mumarasatin bil ilmi anna mu'jizati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashharu wa aktsaru min mu'jizati sairil mursalin alaihim as-salatu was-salamu ajma'in. Kama sayati dhikru ba'dihha wa innaha ablaghu wa atammu fi babil i'jazi." Jadi tidak syak lagi bahawa baginda Nabi adalah yang paling banyak mempunyai mukjizat, yang paling masyhur di kalangan para mursalin. Sebahagian para masyaikh seperti Al-Imam Al-Qustullani mengarang khusus berkenaan dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyebutkan hampir 1000 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? إذ من المعلوم أن انفجار الأصابع بالماء الغزير أبلغ في باب الإعجاز. Dan mukjizat Nabi SAW juga ablagh wa atam fi babil i'jaz, yani lebih kuat, lebih sempurna pada bab al-i'jaz, yani pada bab tahaddi untuk cabaran tersebut. Kita sedia maklum, kata Al-Imam Bahraq, keluarnya air melalui celah jari itu lebih kuat pada sudut i'jaz min infijarihi min al-hajar, daripada keluar di celah batu, seperti yang berlaku pada Sayyidina Musa alaihi salam. Li'annahu syai'un ma syuhida mithluhu qattu wa la uhida. Karena tidak pernah dilihat seumpama sedemikian keluar air melalui celah jari, bi khilafi infijaril hajari bil ma', berbeza dengan keluarnya air melalui batu. Fa innahu bil jumlati ma'hud, karena dia termasuk dalam perkara yang biasa dilihat, keluarnya air daripada celah batu di bukit-bukit. Wa in kana ala ghairi al-wajhi alladhi syuhida fi ahdi Musa alaihi salam. Walaupun tidak sama seperti mana yang dilihat pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Maksudnya bil jumlah ma'hud, maksudnya pada umumnya. Kalau tadi perkara yang boleh untuk difikirkan, kan dia keluar melalui batu. Wa kadzalika isba'ul jaysh al-kathiri min aqrasin min sha'irin atammu fi babil i'jazi min inzalil manni was salwa wal ma'idati ala Isa alaihi salam minas sama'. Dan mengenyangkan tentera yang ramai dengan sedikit makanan itu lebih sempurna pada bab i'jaz dibandingkan dengan diturunkan makanan daripada langit dan mencukupi untuk semua, kerana setiap orang dapat. Tamam? Wa kadzalika raddul 'ain as-sa'ilati wa i'adatuha fil hal ila sihhatiha hatta kanat ahsana min al-ukhra as-sahihah a'jabu min ibra'il akmahi wal abras. Itu juga mengembalikan mata yang telah keluar daripada kelopak mata, dimasukkan kembali, dan itu lebih baik daripada mata yang tidak tercabut. Ini lebih ajaib dibandingkan dengan menyembuhkan penyakit sopak dan juga penyakit kusta. Wa kadzalika nutqu ma lam yu'had nutquhu aslan. Begitu juga bercakap, diberikan percakapan kepada perkara yang tidak bercakap pada asalnya, kal jiz'i wal hajari wal syajar wal dabbi wal dhi'bi wal zira' aghrabu min ihya'il mauta. Jadi bercakap benda yang laisa min sya'nihi
al-takallum, maksudnya bukan daripada sifatnya itu bercakap, seperti tamar, batang tamar, batu, pokok, kemudian serigala, kemudian kaki kambing, bahagian pahanya itu bercakap. Ini lebih pelik dibandingkan daripada menghidupkan si mati. Kerana orang mati ada min jumlatil insan, manusia, dan manusia min sya'nihi an yatakallam, dia boleh bercakap. Fa innal mayyita qad kana yantiqu, kerana orang yang telah mati itu qad kana yantiqu, sebelumnya telah bercakap. Faqad uhida minhu al-hayatu wan nutqu fil jumlah wa lam yu'had fi halin min al-ahwali nutqu shay'in min tilka al-ajnas. Maksudnya orang mati yang kembali hidup kemudian bercakap, ada min jumlatil ma'hud, itu perkara yang telah disedia kita maklum. Berbeza dengan bercakapnya perkara yang kita sebutkan tadi, batu, batang kurma dan sebagainya. Ala anna jami'a mu'jizatil mursalina alaihimus salam tasluhu an takuna mu'jizatan li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mukjizat para anbiya terdahulu boleh untuk menjadi mukjizat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna haqiqatal mu'jizah ma dalla ala sidqir rasul. Karena hakikat bagi mukjizat tadi adalah menunjukkan kepada kebenaran Rasul. Wa kullun minal mursalina qad basyara bih fa mu'jizatuhu ad-dallatu ala sidqihim mu'jizatun dallatun ala sidqih wa barahinu syahidatun bi sihhati nubuwwatih. Karena setiap nabi, setiap rasul qad basyara bihi, yakni telah memberikan berita gembira tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mukjizat mereka itu menunjukkan kepada kebenarannya mereka yang mereka cakap, maka secara automatik mukjizat itu tersebut juga menunjukkan kepada kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai dalil yang dilihat bahawa benarnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna mu'jizati sairil mursalina alaihi wassalatu wassalam inqaradat binqiradihim wa na'adamat bimautihim. Cuma mukjizat para anbiya, para mursalin yang terdahulu itu selesai dengan wafatnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa amma nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa a'zamu mu'jizatihi al-Qur'an wa huwa mu'jizatun mustamirratun ala marri al-azmani la tabidu wa la tanqati' wa la tadhhabu wa la tadmahillu bal hiya thabitatun ila al-abadi wadihatul hujjati li kulli qarnin fala yamurru 'asrun wa la yadhharu qarnun إلا وهم مستدلون على القسم بوجوه إعجازه محتجون عليه بما احتج من قبلهم على القسم من قبله قائلين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Jadi mukjizat Nabi kita yang terbesar adalah Al-Quran, dan ini mukjizat yang berterusan sepanjang zaman dan masih berterusan tahaddinya, i'jaznya sampai sekarang, dan juga cabaran tadi berterusan sehingga sekarang. Kalau kamu masih lagi syak dengan apa yang telah diturunkan kepada hamba kami, iaitu Sayyidina Rasul, maka datangkan surah seperti mana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa mukjizat baginda Nabi kita Muhammad adalah yang teragung daripada seluruh mukjizatnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Faidatun ajma'a ahlu sunnati ala anna karamatil awliya'i haqqun. Ijma' ahli sunnah nyatakan bahawa karamah para wali itu adalah benar. Qala Syekhur Rabbani Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhi sahih Muslim fi kalami ala syarhi fi hadith Jurayj Ar-Rahibi. Ini hadis berkenaan dengan Sayyidina Jurayj. Sayyidina Jurayj seperti yang disebutkan oleh Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah. Kata beliau, Jurayj ini berada di Greece orang ni. Nama dalam bahasa Inggerisnya George, Saint George.
Dan tu antara tempat yang saya teringin nak pergi. Katanya di dalam gereja St. George. Dan Syekh Hamzah dia dulu sebelum Islam, dia orang panggil apa, menganut Kristian Ortodoks, dan bapaknya Ortodoks. Dan antara tempat bagi Ortodoks untuk menunaikan haji bagi Ortodoks adalah di Greece. Dan St. George ini berada di Greece. Yang kata Syekh Hamzah, kami waktu pergi tu, kata Syekh Hamzah waktu tu umur dia 10 tahun, ataupun 12 tahun. Kakak dia Nabila umurnya 14 tahun. Dan ajaibnya dia kata, yang saya dengan kakak saya yang pergi ke haji tersebut, haji Kristian Ortodoks lah, kami berdua masuk Islam. Dia dengan kakak dia masuk Islam. Dan dilihat St. George diletakkan di dalam kaca. Kemudian anak-anak yang pergi ke gereja tersebut akan sujud cium kaki St. George. Maksudnya masih elok, jasad dia masih elok sampai sekarang. Jadi kata Syekh Hamzah ni, yang bermulanya dalam hati dia terdetik perasaan tersebut. Dia kata dia tak boleh nak beza ni, mana yang hidup, mana yang mati sebenarnya. Yang dalam kaca ni yang hidup, yang di luar kaca ni yang mati sebenarnya. Jadi ni dipanggil people of God, awliya kibar. Sayyidina Juraij radhiyallahu anhu yang mana beliau antara pengikut kepada ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi Kristian melakukan penipuan. Sebenarnya Sayyidina Juraij tidak mengikuti ajaran mereka pun. Tapi mereka suka untuk korek balik maqamnya para awliya, yang kononnya mereka kata ini mengikut kepada ajaran mereka. Kemudian diperlihatkan kepada orang ramai untuk nak bagi kuat kata kita agama yang betul. Kerana ini antara buktinya kekal jasadnya. Dan hakikatnya orang-orang ini adalah orang-orangnya yang telah mengikut ajaran anbiya yang terdahulu. Ini mereka di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, dalam ini disebut fihi itsbatu karamatil awliya. Dan pada cerita Sayyidina Juraij ini berlakunya isbat dengan karamatil awliya. Juraij yang bagi budak bercakap tu, wa annaha takunu bi jami'i khawariqil aadat, wa anna kullama jaza an yakuna mu'jizatan lil anbiya jaza an yakuna karamatan lil awliya. Jadi mana-mana yang harus baginya menjadi mukjizat kepada para anbiya, maka harus baginya juga menjadi karamah kepada para wali. Wa anna karamatil awliya'i yajuzu an taqa'a bi ikhtiyarihim wa talabihim wa bi ghairi ikhtiyarihim. Dan karamat wali harus berlaku dengan ikhtiar dan permintaan daripada para wali, dan juga harus berlaku dengan tidak ikhtiar. Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Karena apa? Karena Juraij, Sayyidina Imam Nawawi kata, karamat para awliya ni boleh dengan ikhtiar. Sebab tu ada sebagian wali pegang tangan anak murid mereka sampai ke Makkah dalam sekelip mata, dipanggil ashabul khutwah. Antaranya siapa? Al-Imam Nawawi sendiri, ni yang cerita bab karamat awliya ni. Beliau sendiri melakukan perkara tersebut. Ini diceritakan oleh tukang sapu sampah dan juga tukang cuci yang berkhidmat di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Beliau sering diajak oleh Al-Imam Nawawi ke Makkah Al-Mukarramah dalam beberapa tapak saja. Kemudian setelah selesai tawaf, solat dan sebagainya, maka balik semula ke Syam, balik semula ke Syria. Dan tidak pernah dicerita kepada orang melainkan setelah wafatnya Al-Imam Nawawi. Kerana Imam Nawawi tak bagi cerita ke orang. Ini antara karamat Al-Imam Nawawi. Buka dalam Futuhat Rabbaniyah, Futuhat Wahabiyah, syarah bagi Arba'in Nawawi, dalam itu ada diceritakan kisah tersebut. Wa anna karamatil awliya yajuzu an taqa'a bi ikhtiyarihim wa talabihim wa bi ghairi ikhtiyarihim. Lianna Jurayjan tawadda'a wa shalla wa da'a Allah Ta'ala wa qala lil ghulam man abuka faqala fulanur ra'i. Kerana Juraij berwudu, kemudian menunaikan salat, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian berkata kepada ghulam, siapa bapa kamu? Maka kata budak tadi, fulanur ra'i, yakni orang yang pengembala lembu atau pengembala kambing yang telah berzina dengan perempuan ini, melahirkan aku, yang dituduh kepada Sayyidina Juraij. Tamam? Jadi sini Sayyidina Juraij bi ikhtiyarihim wa talabihim, bi ikhtiyarihi wa talabih, dia yang minta. Dikeluarkan, ditunjukkan mukjizat tersebut. Tamam? Qultu,
wa jami'u ma dzakarahu rahimahullahu ta'ala yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tersebut huwa madhhabu ahli sunnati, inilah madhabnya ahli sunnah, lianna kharqa al-'adati la yahiluhu al-'aqlu, karena mencari adat ini tidak tidak mustahil bagi akal, tidak dinafikan oleh akal. Waqad tadhaharat adillatul kitabi was sunnati wal akhbari wal athari allati mala'at al afaq wa daqat an hasriha al awraq ala wuqu'i karamat al awliya fi kulli 'asrin wa zaman, ka qawlihi ta'ala fi Maryam kullama daqala 'alayha Zakariya al mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qala huwa min 'indillah. Ini karamat Sayyidatina Maryam. Buah pada musim sejuk ada pada musim panas, buah pada musim panas ada pada musim sejuk. Jadi ini Sayyidina Zakaria tanya kepada Sayyidatina Maryam, anna laki hadha, dari mana kamu datangkan buah ni, ambil mana? Sedangkan Sayyidina Maryam tidak keluar daripada tempat ibadahnya. Maka kata beliau huwa min indillah. Wa qawlihi ta'ala wa huzzi ilayki bi jiz'id nakhlati. Jadi suruh untuk kocakkan pokok tamar, gugur buah apa tersebut. Wa qawlihi ta'ala fatamassala laha basharan sawiyya. Buat kita pergi try kocak, tengok pokok tamar buah nak jatuh ke tak. Pokok tamar bukan jenis kocak. Dan juga Sayyidatina Maryam fatamassala laha basharan sawiyya. Wa qawlihi ta'ala qala ifritun minal jinni ana atika bih. Jadi apa ni, nak bawa datang dengan singgah sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Balqis. Ini berlaku yang dilakukan oleh siapa? Oleh Asif ibn Barqiyah. Cerita tersebut, Ifrit kata aku akan datangkan, kemudian dibawa oleh Sayyidina Asif ibn Barqiyah dengan sekelip mata. Yang ini yang disebutkan bahawa Sayyidina Asif lah yang telah menulis buku tu, sihir yang nak dicari oleh kelompok, yang dikeluarkan balik oleh Harut dan Marut dan sebagainya, katanya. Wallahu a'lam. Yang disebut dalam tafsir, tapi hakikatnya para ulama bincang masalah sihir dan sebagainya panjang lebar. Memang ulama yang kuat dalam mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, sihir boleh tak dipelajari? Sebagian ulama kata boleh dipelajari tapi tidak boleh diamalkan. Wa ka hadits Juraij wa ashabil ghar ats-tsalatsah wa kadha hadits barakati wa sa'ati as-siddiq. Jadi ada hadis Sayyidina Juraij, ini antara contoh kepada yang berlaku karamat para wali. Ashab ghari ats-tsalatsah, ashabil ghari ats-tsalatsati, maksudnya 3 orang yang dalam gua, yang terbuka pintu gua. Wa kadha haditsu barakati khas'ati as-siddiq, yani berlaku anna salasatan min ahli suffah nazalu indahu liyataghashaw fa amara Abu Bakr ibnahu Abdurrahman wa qala lahu dunaka adiyafak fa inni muntaliqun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fafrugh min qirahum qabla an aji'a. Thumma dhahaba Abu Bakr ila amrihi wa da'a ba'da ma madha min al-layli ma syaa Allah. Fawajadahum yantadhirunahu wa lam ya'kulu shay'an. Fa ahdara al-qidra فأكلوا فكان كلما أكلوا اللقمة زاد من أسفلها أكثر منها فأكلوا وهي تزداد حتى شبعوا وإذا بالطعام في القدر قد زاد 3 مرات فأرسل أبو بكر القدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها وأكل معه جمع كبير من الناس الله أعلم بعددهم. Dalam Riyadhus Shalihin disebutkan kisah ini. Yang Sayyidina Abu Bakar, bekas Sayyidina Abu Bakar sendiri keluar makanan berkali ganda dan boleh makan dengan ramai kelompok manusia. Ini karamat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadits Nida'il Faruq, dan juga hadis suara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang kuat. Sayyidina Umar memberikan arahan daripada Madinah kepada Sariyah, ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, naik ke atas bukit. Ya Sariyatu, ya Sariyatu Al-Jabal, wahai Sariyah Al-Jabal,
Wa masyul Ala ibn al-Hadrami 'ala al-ma'. Sayyidina Ala ibn al-Hadrami dalam satu peperangan, beliau berjalan di atas air bersama dengan tentera, bukan dia seorang. Nah, di antara Sayyidina Ala ibn al-Hadrami dan tentera beliau dengan tempat musuh ada lautan yang luas ataupun sungai yang besar. Maka nak lalu tak ada, kerana kapal tak ada. Akhirnya Sayyidina Ala lalu lebih dahulu, berjalan dan diikuti oleh tenteranya yang kesemuanya berjalan atas air. Berkat Sayyidina Ala ibn al-Hadrami dia. Wa tasbihi qas'ati Abi Darda wa Salman. Dan juga tasbihnya bekas makanan Sayyidina Abi Darda. Nah, yang ini disebutkan annahu bainama Abu Darda yuqidu tahta qidrin lahu wa Salman radhiyallahu anhuma indah. Dan Sayyidina Salman waktu itu ada pada ketika sebut di rumah Sayyidina Abi Darda, kerana mereka berdua adalah saudara yang telah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz sami'a Abu Darda fi al-qidri sauta. Abu Dardai, nah, sami'a Abu Dardai fi al-qidri sautan. Tiba-tiba Sayyidina Abi Darda dengar dalam bekas tadi ada dengar suara. Summa irtafa'a as-sautu bi tasbihin ka hay'ati sauti as-sabi. Kemudian dengar tasbih lagi, suara macam budak-budak. Kita kalau dengar, lah lari ni hantu lah. Dia dengar suara macam budak-budak bunyi. Nah, tasbih, subhanallah, subhanallah. Budak-budak, suara macam budak-budak. Qala thumma nadartu qala thumma nadartu fankafa'tu thumma raja'tu ila makaniha lam yansabba minha shay'. Fajala Abu Darda yunadi ya Salman unzur ila al-ajab انظر إلى ما لم تنظر مثله أنت ولا أبوك. فقال سلمان أما إنك لو سكت لسمعت من آيات الله الكبرى. فكان أبو درداء إذا كتب إلى سلمان أو سلمان كتب إلى أبي درداء كتب إليه يذكره بآيات القصعة. Jadi Sayyidina Abi Darda kata kepada Sayyidina Salman, wahai Salman, tengok ni, ajaib ni. Nah, tengok ni, benda yang kamu tak pernah tengok, pak kamu tak pernah tengok. Maka kata Sayyidina Salman, ama innaka law sakatta la sami'ta min ayatillahi kubra. Maksudnya Sayyidina Salman pun sakan lagi. Dia pun tahu juga. Kata kalau kamu diam, kamu tak sebut yang tu, kamu akan dengar lebih benda lagi yang lebih sakan lagi daripada tu. Maksud yang lebih hebat daripada tu lagi. Lepas tu Sayyidina Abi Darda kalau tulis surat kepada Sayyidina Salman, Sayyidina Salman pun kalau tulis surat kepada Sayyidina Abi Darda, maka mereka akan ingatkan tentang kisah tersebut. Walau lam yakun illa qawluhu. Dan kemudian ada lagi wa taslimul malaikati ala Imran ibn Husain. Ketika Sayyidina Imran bin Husain terkena penyakit buasir. Nah, Sayyidina Imran bin Husain terkena buasir dan malaikat memberikan salam kepada beliau. Ketika dia berubat, tak dengar lagi salam malaikat. Jumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah bagi tahu, kata yang bagi salam tersebut adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah tu dia kena sakit balik, buasir. Maka dia tak berubat dah lepas tu. Kenapa? Kerana nak mendengar suaranya malaikat. Walau lam yakun illa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarrah, ay la akramahu la kafa. Jadi kalau kata tak ada pun yang itu, cukup dengan apa yang Nabi sebut. Nabi kata sesungguhnya di kalangan hamba Allah itu ada di kalangan mereka yang kalau bersumpah maka Allah Ta'ala akan memuliakannya, maksud memperkenankan apa yang telah dia minta. Maka cukup dengan hadis tadi menunjukkan bahawa ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang ucapan mereka ini diberikan keberkatan oleh Allah, dan ini min awliya'illahi Ta'ala. Tamam? Itu maksud hadis. Wa su'ila al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ma balu sahabati. La, entah. Ma balu as-sahabatu Hakim. Ma balu as-sahabatu kan? Ma balul aqwam, ma balul aqwami ya. Kan aqwami kan? Ma balul sahabati, na'am. Ma balul sahabati lam yunqal anhum min al-karamati ma nuqila amman ba'dahum. Faqala liquwwati imanihim. Jadi kalau ditanya kepada Imam Ahmad ditanya kepada beliau, bagaimana para sahabat? Tidak dinaqal banyak pun daripada mereka karamat, seperti mana yang disebutkan tentang karamat orang-orang yang datang setelah para sahabat.
Apa jawab Sayyidina Imam Ahmad? Katanya liquwati imanihim, karena kuatnya iman mereka. Ini tidak perlu kepada karamah. Cukup iman mereka tadi sebagai bukti. Tamam? Wa su'ila an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ma balul ulama'i la yadhharu 'alaihim ma yadhharu 'ala al-'ubbad. Baik, kenapa para ulama ini kurang adanya nampak pada mereka karamat dibandingkan dengan para ubbad? Nah, para wali yang duduk beribadah kepada Allah Ta'ala banding dengan para ulama yang duduk mengajar, yang duduk dengan umat dan sebagainya. Tengok, biasa ya. Nah, maka kata al-Imam an-Nawawi, qala li'izzatil ikhlasi fil ilmi dunal ibadah. Karena apa? Karena besarnya izzah pada ikhlas tadi dalam ilmu, melainkan berbanding dengan ibadah. Nah, tamam. Li'izzatil ikhlasi fil ilmi dunal ibadah. Maka izzah ikhlas dalam ilmu tadi ni menutup karamah tersebut. Karena izzahnya ikhlas tadi dalam ilmu. Tamam? Jadi ikhlas tadi menutup perkara tadi. Boleh? Wala farqa bainal karamati wal mu'jizati illa iqtiranul mu'jizati bida'wan nubuwah. Dan tidak ada beza di antara karamah dengan mu'jizah. Nah, melainkan mukjizah ini disertakan dengan da'wan nubuwah, sebagai maksudnya mengaku sebagai nabi. Itu saja beza di antara mukjizah dengan karamah. Karena kedua-duanya amrun khariqul lil 'adah. Nah, perkara mencari adat kedua-duanya. Naam, qad taltabisul karamatu bis sihri. Naam ni maksudnya istidrak ni, lakin qad taltabisul karamatu bis sihr. Kadang-kadang karamah ini boleh jadi terkeliru orang tadi dengan sihir. فإنه أيضا أمر خارق للعادة. Karena sihir juga termasuk amrun khariqun lil 'adah. Ini kata Syekh. Sebenarnya sihir dia ada dua. Ada dipanggil sihir, ada satu dipanggil sebagai panggil apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Dia bukan sihir. Dia panggil dalam bahasa Arab dia dipanggil. Sebab ada sihir yang dipanggil qalbul haqa'iq. Dia berubah satu benda. Ada yang bukan sihir pun sebenarnya. Dia hanya panggil apa, mengubah mata saja. Dia panggil silap mata tu. Betul, silap mata bukan sihir. Silap mata ni, mata tu silap. Jadi silap mata. Dia panggil apa ni, idafatu al-mawsuf, idafatu sifah lil mawsuf. Katanya mata silap. Ini mata yang tersilap. Jadi ditukar jadi silap mata. Jadi silap mata dia bukan silap mata ni benda tak berubah pun, tapi disebabkan kerana lajunya ataupun pakarnya orang yang buat benda tadi, yang tunjukkan perkara tersebut, menyebabkan orang duk sangka kata itu berlaku perubahan, padahal tak. Kadang dia ubah, dia bersembunyi belakang jari dia aja. Nampak tak? Betul, ada orang buat filem tu. Apa dia kata filem apa? Filem apa tu? Allahumma salih menyesal filem. How to apa? Now you can see me. Now you can see me. Yang tu cerita berkenaan dengan silap mata lah tu. Tu kira silap mata tu bukan sihir sebenarnya. Dia silap mata maksud kerana mereka ada kepakaran dan mereka dengan latihan yang mereka buat menyebabkan boleh jadi macam tu. Tapi kalau macam cerita Azkaban, Harry Potter dan sebagainya tu, yang tu kira macam witch, ahli sihir. Sihir tadi masuk sihir yang macam yang dimasukkan ni. Kira tu yang dimasukkan dengan amrun khariqul lil 'adah. Kalau ada lah dengan madrasah-madrasah tu. Fa innahu aidan amrun khariqul lil 'adah. Wa innamal farqu bainal karamati was sihri. Apa? Beza di antara karamah dengan sihir daripada bittiba'il wali lir rasul wa muqalafatis sahiri lah. Bezanya apa dia? Wali mengikuti para rasul, manakala penyihir pula berbeza dengan para rasul. Mereka bercanggah dengan para rasul. Sebab tu semakin kuat sihir, semakin kuat syiriknya. Sihir tu makin kuat ketika makin kuat syiriknya pada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok ada sihir yang dilakukan dengan pijak Quran, diletakkan najis pada Al-Quran, ditulis Al-Quran dengan darah haid dan sebagainya. Kenapa? Kerana nak bagi kuat lagi sihir tadi. Itu yang berlaku. Kerana itu para wali datangkan dengan karamah, dan para
sihir, ahli sihir datang dengan perkara yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku kepada Sayyidina Syekhuna Khalil Bangkalan. Ceritakan kata ada satu kelompok pelajar nak pergi mengaji kepada Kiai Khalil Bangkalan di Madura. Di dalam perjalanan mereka nak pergi tu, mereka kena lalu satu kawasan hutan, bukit. Yang kawasan bukit tadi terkenal dengan, kata orang Indonesia, angker. Maksudnya ada banyak hantu, jembalang, perompak, binatang buah. Jadi mereka terpaksa lalu juga kawasan tu, kerana tu kawasan yang paling dekat untuk lalu sampai kepada tempat Al-Imam Khalil, Sayyidina Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil. Jadi dalam perjalanan sampai di tengah hutan tadi, tiba-tiba keluar ada seorang lelaki yang badan kurus ya. Keluar halang jalan dia. Dia pun tengok dia ni nak buat apa ni. Dia bersiap dah lah nak lawan ni. Sebab kawan tu kecil je, kurus ya. Dia kawan tu dia ambil batu, dia genggam batu tu, dia orang panggil dia genggam dengan kuat, hancur batu tu. Takutlah dia buat ni. Kalau batu boleh hancur macam tu ya, kepala dia bila-bila masa. Akhirnya katalah yang pelajar-pelajar ni, penuntut-penuntut ilmu ni, kata, jangan buat kami, kalau kamu nak ambil barang kami, ambil lah. Dia kata tak, saya akan ambil barang, tapi cuma jangan bunuh kami saja. Nak ambil barang, ambil, silakan. Dia kata tak, saya, jenis saya, kalau ambil barang saya akan bunuh. Dia nak bunuh juga. Akhirnya mereka pemerayu dan bagi tahu, keluar mulut, kata, kami sebenarnya nak pergi mengaji dengan Kiai Khalil, Syekhuna Khalil. Dengar nama Syekhuna Khalil tadi, terus dia berubah. Dia kata, kamu nak pergi Kiai Khalil, Syekhuna Khalil, kenapa lalu sini? Dia kata, sini ni bahaya, kawasan ni teruk. Kalau kamu lalu pada malam ni tak sempat sampai. Di sini kawasan ni bahaya, dia kata. Tak apa, duduk di sini dulu. Bermalam sini aku akan jaga di sini. Malam tu dia yang jaga. Depa pun tidur pun tak tidur lah. Duk tengok takut dia kena bunuh. Takut depa kena bunuh lah. Bakat duk tidur, mata duk jegeh. Tengok kawan ni duk buat apa. Dia duduk sungguh, duduk atas batu, duduk macam betapa tunggu depa ni. Sampailah paginya, maka terus dia bawa mereka ni semua pergi ke hujung hutan, sampai dekat dengan kawasan Madura. Dan sampailah mereka di tempat tersebut. Sebab Madura dia macam pulau, maksudnya kena lalu, mungkin dia kena naik sampan apa semua tu, lepas tu lah. Tapi bila mana sampai di hujung, maka ditanya, kenapa kamu pada mulanya nak bunuh kami, tiba-tiba berubah ketika dengar nama Kiai Khalil? Maka kata lelaki ini, sebenarnya memang saya nak bunuh, tapi sebab aku dengar nama Kiai Khalil lah yang telah menyebabkan tok guru aku sendiri tewas. Dia kata, kalah kerana apa? Kerana Kiai Khalil ada ilmunya putih, maka tok guru aku ilmunya hitam. Dan ilmu Kiai Khalil itu lebih melangkaui ilmunya tok guru aku, dan tok guru aku mati disebabkan tu. Jadi kalaulah tok guru aku pun mati, dia kata, kalau aku tak mati, dia kata. Lalu kata diceritakan ini antara kisah karamahnya Sayyidina Khalil Bangkalan, kerana nama dia telah sampai ke dalam hutan tu sebelum dia sampai. Maksudnya dia telah menyelamatkan para murid tersebut daripada balak tadi, berkatnya beliau. Fal karamatu allati la yatatarraqu ilaiha talbisun hiya al-istiqamah. Jadi karamah yang tidak ada padanya talbis, maksudnya tidak ada syubhah padanya. Apa dia? Karamah, istiqamah. Istiqamah, kata al-Imam Malik radhiyallahu anhu, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Yang paling susah istiqamah sebenarnya. Paling susah sekali istiqamah. Itu kalau kita tengok seorang awliya, seorang wali Allah Ta'ala, seorang alim yang istiqamah dengan jalannya kepada Allah Ta'ala, maka akid hadha wali min awliya illahi subhanahu wa ta'ala. Mana wali dia ada wali am, ada wali khas. Kita semua umat Islam adalah wali am. Manakala wali khas adalah wali-wali Allah Ta'ala yang telah dipilih di kalangan orang-orang yang khusus. Itu maksudnya. Sebab itu dalam hadis bila kata, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata sebagian ulama, wali di situ maksudnya waliul am. Siapa yang menentang ataupun berlawan dengan golongan muslimin, maka diizinkan perang dengan mereka. Kerana wali, mana mereka waliul am. Dan waliul khas lebih aula. Kalau waliul am pun kita kena boleh, kita wajib pertahankan. Bagaimana pula dengan waliul khas?
kalau dihina, dicerca dan sebagainya, lebih-lebih lagi. Bagaimana pula dengan Sayyidul Awliya wal Anbiya wal Mursalin Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lebih-lebih lagi perlu dipertahankan. Qala al-ulama'u wa yastahilu an yadhhara al-qariqu ma'a da'wa an-nubuwati ala yadi al-kadhibi. Mustahil akan zahirnya qariqun, yakni perkara mencari adat, bersama dengan dakwah nubuwah ala yadil kadhib, kepada orang-orang yang penipu. Wa kullu karamatin li waliyyin mu'jizatun li nabiyyi. Dan setiap karamah yang datang kepada para wali itu adalah mukjizat kepada nabinya. Kenapa? Lidalalati sidqit tabi'i ala sidqil matbu'. Karena benarnya apa yang dibawa oleh pengikut tadi bagi bukti kepada benarnya yang diikuti. Tamam? Kalau seorang murid mengajar dan orang melihat murid tersebut dengan pandangan yang kagum, apa yang terlintas pada permulaannya? Lazim gurunya juga alim. Kalau murid macam tu, gurunya siapa? Tengok gurunya lagi. Maksudnya kerana tabi' ini membenarkan kepada apa yang diikuti dengan siapa yang dia ikuti. Boleh? Baik. Al-babus sadis. Selesai bab berkenaan dengan perkara tersebut. Ini diceritakan bab berkenaan dengan mukjizat Nabi kita Muhammad secara terperinci. Saya maklumkan awal, insya-Allah saya minta maaf kerana kitab ni mungkin kita tak akan selesai. Sebab cara ni memang tak selesai lah. Kemudian yang kedua, kita mulai 10 malam terakhir Ramadan, sebabkan kerana kita akan ada qiyam dan kita akan bangun malam di Mesir ni, di rumah saya ni. Jadi kelas yang pagi ni kita tak dapat teruskan, kerana waktu pagi tu mungkin kita nak beri masa untuk kita rehat untuk malamnya. Cuma kelas rawhah akan berterusan seperti biasa. Rawhah asar macam biasa akan berterusan. Kita akan baca mungkin hari ini ataupun esok kita akan start lusa. Kemudian kita akan start dah kitab Fathul Muta'ali, yang ini adab menuntut ilmu. Jadi yang tu kita akan baca pada setiap hari Ahad, Selasa, Rabu, Khamis dan juga Sabtu. 2 hari je tak ada, Senin dengan Jumaat saja yang kosong. Tapi 5 hari lagi macam biasa kita akan bertemu untuk bacaan kitab Fathul Muta'ali. Cuma kitab ni kita akan berhenti pada tahun ni dalam 3 hari lagi, insya-Allah. Dalam berapa bulan? Hari apa kita berhenti? Hari apa? 10 malam terakhir bila? Hari Rabu ni. Rabu ni Rabu ni last lah. Maksudnya Rabu ni yang terakhir kita akan baca kitab ini. Dan kemudian nanti kita akan sambung insya-Allah pada tahun depan. Dan ni kita akan sambung tahun depan pula, insya-Allah, doa lah. Baik. Ya, Rabu ni kita akan berhenti, kitab ni kita akan tangguh dulu. Kemudian kita akan terus baca ni lah tiap-tiap hari yang kita sebut tadi 5 hari tu. Kita akan kumpul pada pukul 11 pagi lah. 11 pagi macam biasa sampai pukul 12.30 hari lebih ataupun 12.30. Kemudian kita baca doa istighatsah. Yang tu je kelas kita. Jadi kelas kita sekali je lah. Tak ada kelas sirah, tidak lagi. Sebab kita akan bagi masa untuk kita rehat kerana waktu malam kita ada qiyam, kan? Baik, al-babus sadis. Al-babus sadisu fi dhikri ba'di ma shtuhira min mu'jizatih wa dhahara min alamati nubuwatihi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan berkenaan dengan sebahagian mukjizat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, ini boleh tahan ni bab mukjizat ni. Sampai mana ni? Sampai 173. Oh, tak banyak pun. Ingat banyak lah. Buka telajak sampai 173. Baik, tak banyak pun banyak lah. Famin zalika, baik, antara
mukjizat Nabi, insyiqaqul qamar wa raddu syamsi wa habsuha lahu. Terbelah bulan, ditahan matahari, nab'ul ma' min baini asabi'ih, keluar air daripada celah jari, wa taksiru ta'amil yasir bi barakatih, makanan jadi banyak, makanan sedikit jadi banyak dengan berkat Nabi. Wa kalamis syajari wal hajar, wa kalamul syajari wal hajar, pokok batu bercakap, wa syahadatuha lahu bin nubuwah, dan pokok dan batu bersyahadah, jadi saksi kepada kenabian Nabi. Wa syahadatul hayawanati lahu bir risalah, binatang bersaksi dengan kenabian. Wa shifa'il ilal bi riqihi wa kaffihi al mubarakah, sakit, orang yang sakit disembuhkan dengan berkat air liur Nabi dan tapak tangan Nabi. Wa ijabatu du'aihi liman da'a lahu, diperkenankan doa Nabi. Wa salahi ma kana fasad, wa salahu ma kana fasidan bi lamsih, ini benda yang rosak akan jadi elok semula dengan sebab Nabi sentuh. Wa ma akhbara bihi minal mughayyabat, dan apa-apa yang dimaklumkan oleh Nabi dengan perkara yang ghaib. Mimma kana wa mimma huwa atin, perkara yang dah berlalu dan perkara yang akan datang. Wa a'zamuha mu'jizatan al-Qur'anul azim wa dhikrul hakim, dan yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim, dan juga dhikrul hakim, ini Al-Quran. Fa hadhihi 'ashratu anwa'in min mu'jizatil bahirah wal ayatil zahirah, kullu naw'in minha muntawin 'ala ma la yahsuruhu 'addun wa la yuhitu bihi haddun, walakinna nushiru min kulli naw'in minha ila shay'in minhu liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Fanaqul, baik. Jadi ini Al-Imam Bahraq rahimahullah menyebutkan permulaannya dengan ijmal, kemudian ditafsirkan lagi. Maka dia letakkan kesemua ini dengan 10 dikala sebagai 10 naw', 10 jenis mukjizat. Dan di bawah cerita tersebut pelbagai lagi kisah. Dan itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Bahraq Al-Yamani. An-naw'ul awwal, an-naw'ul awwal wa huwa insyiqaqul qamar wa raddu syamsi wa habsuha lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sahaja mukjizat Nabi berkait dalam alam dunia sahaja, malah fil aflak, berkait dengan matahari, bulan, ini luar daripada alam dunia kita. Sama? Faqad qala Allah Ta'ala iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل يعني جبل أبي قبيس، satu sebelah naik ke atas Jabal Abi Qubais, wa firqatun dunah, satu lagi di bahagian bawah Jabal Abi Qubais. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay liman ma'ahu minal muslimin ishhadu fi riwayatin hatta ra'aitul jabala baina firqatayil qamar. Sehingga aku melihat, sebahagian dalam riwayat disebut, kata aku melihat bukit itu berada di antara dua belahan bulan. Faqala kuffaru Quraisy saharakum Muhammadun, Quraisy kata kamu telah disihir oleh Sayyidina Muhammad. Wa qala rajulun minhum inna Muhammadan in kana saharakum fa innahu la yablughu min sihrihi an yashara ahlal ardi kulliha. Nampak? Jadi kata sebahagian lagi, kalau kata Muhammad ini sihir, menyihir kalian, sihir tidak akan sampai kepada semua orang, dia akan sampai pada tempat yang kena sihir itu saja. Fas'alu man ya'tikum min baladin akhar, tanya kembali kepada orang yang datang nanti daripada luar, cuba tanya, tengok nampak tak apa yang kita nampak. Hal ra'au mithla hadha فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك فقال أبو جهل هذا سحر مستمر. Kerah kong juga, maknanya Abu Jahal ni jahil, dia tu tak boleh nak diubat dah. Dia punya kerahnya, penentangan dia dengan Rasulullah, benda dah jelas depan mata, tetap dia akan ingkar. Biasa benda macam tu. Dia kalau main dengan ego, ini tidak akan boleh diubat sampai bila-bila. Kita satu saja sifat kena ada bagi seorang mukmin, kena ada insaf. Mahmakan siapa saja yang kita yang bicara depan kita, walau dia sebesar-besar musuh kita, kena ada insaf. Mana yang hak bagi dia kena maklumkan, mana yang tidak hak bagi dia khair. Yang tidak ada pada umat sekarang ni adalah sebahagiannya tidak ada insaf.
seorang sepatutnya insaf dengan perkara tersebut. Dia tidak ada insaf, maka dia tidak akan ada sifat maksudnya tidak akan boleh menerima kebaikan pada orang lain. Dia tak akan terima langsung. Musuh dia macam mana pun tetap tidak ada apa kebaikan. Dan ini sikap yang buruk yang ditunjukkan oleh sebahagian orang. Lepas tu kita kalau musuh dengan orang, kita tak suka dengan seorang, dan kita tahu orang tu ada kebaikan tertentu, raikan kebaikan tu. Jangan tengok tentang permusuhan dia. Tu baru betul. Ini tidak, dia musuh dengan orang tu pada satu bab, dia nafikan semua yang baik pada orang tersebut. Nampak tak? Dia berdengki dengan seorang, dia nafi terus semua yang ada pada orang tadi. Faham? Dia dulu mungkin waktu mengaji ada munafasah, tak apa nak elok. Kemudian bila dia pun jadi guru, kawan ni pun jadi guru, maka akhirnya dituduh ni tidak alim, kaza. Kenapa? Kerana munafasah. Kenapa tidak insaf? Kenapa tak akui kata dia ada ilmu dalam bahagian sekian? Saya ada ilmu dalam bahagian sekian. Nah, raikan benda tersebut. Ni tak terus nafikan kebaikan pada orang tadi. Mengaku dia seorang saja. Ini dalil jahil. Nah, seperti Abu Jahal. Biji. Ada sihrun mustamir. Nah, dah Nabi sebut dah betul dah. Dah kata kalau macam tu, kalau sihir tak akan mampu untuk nak kena pada semua orang satu dunia. Bila datang satu kelompok daripada negara lain mengakui bahawa mereka juga melihat perkara yang sama, maka dia tak boleh nak terima benda tu. Kata ini sihir yang berterusan. Sihir dia dah semakin kuat, melangkaui alam dah. Wa kharraja at-Tahawi fi mushkil al-hadith bi isnadain sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuha ilayhi wa ra'suhu fi hijri Ali radhiyallahu anhu falam yusalli Ali al-'asr hatta gharabat asy-syams. Dalam Mushkilul Hadis disebutkan kisah bahawa baginda Nabi SAW diberi wahyu ketika tu kepala Nabi berada di atas ribaan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula tak sembahyang asar lagi waktu tu. Maksudnya mungkin lama wahyu tadi sampai Sayyidina Ali nak angkat kepala Nabi, tak ada adab. Akhirnya dibiarkan sampai dia tak sempat sembahyang asar pada waktu tersebut. Nampak? Hatta gharabatis syams. Sampai matahari dah terbenam, beliau masih tidak solat asar lagi pada waktu tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asallaita al-'asra ya Ali?" Qala la. Kamu dah solat asar wahai Ali? Maka kata Sayyidina Ali, saya tidak solat lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innahu kana fi ta'atik wa ta'ati rasulik." Ya Allah, sesungguhnya dia ini berada pada ketaatan kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Dia tak bangkit daripada tempat duduk tu kerana menanggung kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fardud alaihi syamsa, kembalikanlah kembali semula matahari. Fatala'at ba'dama gharabat, matahari dah tenggelam, naik balik. Wa asyraqat 'alal jibal, cerah balik di atas bukit. Wa kana dhalika bis-sahba fi ghazwati Khaybar. Ini waktu ketika peperangan Khaybar. Masya-Allah. Tamam. Jadi kembali semula waktu. Baik, sekarang ni kembali waktu kepada Sayyidina Ali. Bermaksud di sini dengan makna qada ataupun kembali dengan waktu? Tak, kembali waktu. Karena kalau dengan makna qada, maka tak ada faedah apa, kembali semula. Boleh. Warawa Hafiz Yunus bin Bukair anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lama usriya bihi lailatal itsnain wa akhbara qaumahu birrufqati allati wajadahum fi tariq asy-syam fi al-'ir al-atiyati ilayhim faqalu lahu mata taji'u al-'ir فقال يوم الأربعاء فلما كان ذلك الوقت احتبست العير وأشرفت قريش ينتظرون ودنت الشمس للغروب وحبس الله الشمس ساعة حتى قدمت العير بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبسها له. Ini ketika mana Nabi Isra dan Mi'raj. Waktu Nabi Isra Mi'raj dan waktu Nabi patah balik, Nabi ada berhenti minum air dalam satu kelompok Quraisy yang balik daripada Syam. Dan mereka tak sedar Nabi singgah dalam kelompok mereka. Dalam perjalanan balik tu, ada satu kelompok ni tengah berehat, Nabi berhenti di situ. Dan Nabi minum daripada bekas minuman mereka, daripada khirbah mereka. Kemudian golongan Quraisy tanya, apa dia yang bukti kata kamu akan betul kamu pergi ke Syam? Kata nanti akan balik, kata Nabi SAW. Ada satu rombongan kafilah daripada Quraisy akan balik daripada Syam. Nah, yang mana nanti akan datang rombongan tersebut pada hari Rabu nanti. Nah, Yaumul Arbi'a. Jadi sebelum terbenam matahari mereka akan sampai.
Nah, dan unta yang paling depan sekali, untanya kelabu sikit, kata Nabi SAW. Pada hari Rabu tersebut, Nabi doa kepada Allah agar ditahan matahari, dan ditahan matahari sampailah rombongan tadi sampai. Rombongan itu terlambat sikit, ditahan matahari berkat doa Nabi SAW, sampailah rombongan tadi sampai. Dan akhirnya tetap juga mereka kata Nabi tak betul. Tuan Nabi beritahu dah tu. Nah, tetap mereka kata Nabi tidak betul pada masa tersebut. Tamam. Baik, manakala jenis yang kedua, amma nau'us tsani. Nah, ini nau'us tsani, esok insya-Allah kita akan sambung bacaan. Nau'us tsani wa huwa nab'ul ma' min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.